Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah pantau agenda reformasi, hal yang berkaitan dengan keputusan mahkamah semalam untuk berkaitan dengan situasi dilepas tanpa dibebaskan bagi kes timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terus menguasai ataupun memenuhi ruang perbincangan dan juga diskusi di antara masyarakat dan juga di kalangan mereka yang mahukan reformasi institusi itu dilakukan dengan lebih segera, khususnya mengenai pemisahan kuasa antara pejabat peguam negara dan juga pendakwa raya, dan itu yang kami bincangkan dalam pantau agenda reformasi, dan itu yang secara konsistennya juga dimahu dan dituntut oleh pihak NGO. Malah kami di media juga melihat kepentingan perkara ini untuk dilakukan segera. Saya ingin berkongsikan kenyataan media yang dilakukan oleh Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS, di mana IDEAS menzahirkan kebimbangan terhadap situasi dilepas tanpa dibebaskan DNAA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi kes rasuah Yayasan Akal Budi. Menurut IDEAS, DNAA ini menimbulkan kebimbangan atas beberapa sebab. Pertama, individu berkenaan memegang jawatan awam yang tinggi dan kes ini mengandungi kepentingan awam yang ketara, maka memerlukan tahap ketelusan dan accountability yang lebih tinggi dalam semua perkara yang berkaitan. Hakim Colin Lawrence Sequeira memutuskan pada Januari tahun lalu bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Zahid, yang bermakna Zahid kemudiannya bertanggungjawab untuk membuktikan dia tidak bersalah. Untuk memohon diberikan DNAA pada peringkat ini di mana pendakwaan telah ditarik balik dan dihentikan atas sebab penyiasatan lanjut harus dibuat, boleh menimbulkan persoalan. Inilah sebabnya mengapa Peguam Negara AG yang juga pendakwa raya tertinggi di negara ini mesti memperjelaskan keputusan ini kepada orang ramai. Itu kata Dr. Trisha Yoh, Ketua Pegawai Eksekutif IDEAS, di mana menurut Dr. Trisha, Peguam Negara juga harus menyediakan garis masa yang pasti untuk melengkapkan siasatan lanjut dan pertanyaan yang dikemukakan sebagai alasan pemecatan itu. Kedua, hakikat bahawa tempoh jawatan Peguam Negara berakhir juga menimbulkan persoalan tentang siapa yang harus bertanggungjawab dan siapa yang harus memberikan penjelasan kepada orang ramai. Keadaan sebegini menyebabkan perlu ada maklumat yang betul dan terperinci diberikan kepada orang ramai. Tanpa tindakan tersebut diambil memandangkan iklim politik semasa yang sangat panas, orang ramai pasti akan membuat spekulasi mengenai sebab di sebalik keputusan itu. Itu sebablah IDEAS menggesa Peguam Negara untuk menjelaskan keputusan ini dan memberikan penjelasan kepada orang ramai. Ketelusan adalah sangat penting untuk mengelakkan timbulnya sebarang spekulasi. Akhir sekali, menurut IDEAS, kes ini adalah contoh jelas konflik yang timbul apabila Jabatan Peguam Negara dan Pendakwa Raya digabungkan bersama. Terdapat mekanisme semak dan imbang yang terhad untuk memastikan keputusan melantik Peguam Negara, Pendakwa Raya yang mempunyai kuasa budi bicara yang luas untuk memulakan, menjalankan atau menghentikan sebarang prosiding oleh Perdana Menteri bebas daripada kepentingan politik. Pengasingan kedua-dua jawatan ini akan membolehkan Pendakwa Raya bertindak demi kepentingan awam. Manakala, Peguam Negara sebagai sebahagian daripada Kabinet akan terus menasihati kerajaan mengenai hal ehwal undang-undang. Terdapat banyak kenyataan komitmen ini boleh oleh pihak yang berbeza. Yang terbaru, Datuk Seri Azalina Osman Said yang menyatakan bahawa pengasingan kedua-dua jawatan itu akan dilakukan walaupun ia akan mengambil masa. Adalah jelas bahawa Kerajaan Madani tidak lagi boleh teragak-agak untuk menubuhkan Jabatan Pendakwaan Awam yang bebas, di mana IDEAS faham bahawa butiran itu memerlukan masa untuk dilaksanakan, tetapi apa yang mesti kerajaan lakukan adalah menyediakan garis masa yang jelas untuk pemisahan yang akan termasuk melibat urus berkala dengan pakar dan organisasi masyarakat sivil. Ini sebahagian daripada kenyataan daripada Dr. Trisha Yoh, CEO untuk IDEAS. Dan di peringkat politik pula, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun diminta untuk memberikan penjelasan terbuka kepada rakyat berkenaan faktor yang mendorong kepada keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri. Menurut Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke, parti itu menghormati proses dan keputusan mahkamah. Namun demi prinsip keadilan dan accountability, penjelasan itu harus diberikan oleh Peguam Negara. Katanya penjelasan ini adalah penting untuk memastikan keyakinan orang ramai dan masyarakat antarabangsa terhadap sistem perundangan negara sentiasa terpelihara. Selain itu, Luke berkata pihaknya mengambil maklum pandangan kritikal daripada pelbagai pihak dan orang ramai terhadap keputusan tersebut. DAP juga katanya akan sentiasa menjunjung prinsip pengasingan kuasa di antara cabang kehakiman, eksekutif dan legislatif serta memastikan tidak ada campur tangan eksekutif dalam sebarang kes mahkamah.
Pada Isnin, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepaskan Ahmad Zahid tanpa dibebaskan daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akabudi yang diasaskannya. Hakim Datuk Colin Lawrence Kuera melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid selepas membenarkan permohonan Timbalan Pedauraya Datuk Muhammad Dusuki Mohtar yang memaklumkan Jabatan Peguam Negara mahu memberhentikan semua prosiding terhadap beliau pada peringkat ini. Selepas JAB, Parti Amanah Negara Amanah pula meminta Peguam Negara Tan Sri Idris Harun atau Jabatan Peguam Negara memberikan penjelasan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Setiausaha Agungnya, Datuk Muhammad Hatta Ramli dalam kenyataan pada Selasa menegaskan penjelasan terperinci mengenai hujah atau alasan yang mendorong kepada keputusan tersebut perlu dibuat. Menurutnya, Amanah percaya penjelasan terperinci akan dapat memberikan pencerahan kepada semua pihak. Ia juga sekaligus mengangkat integriti institusi undang-undang negara, khususnya Jabatan Peguam Negara serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dalam kenyataan sama, Muhammad Atta menegaskan Amanah menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas prinsip kedaulatan undang-undang yang didokong oleh Amanah selama ini. Amanah yakin bahawa proses perundangan dan prosedur mahkamah di sepanjang perjalanan kes telah pun dicermati dan diadili. Pengurusi Bersih 2.0 sekali lagi menegaskan betapa perlunya reformasi institusi dilaksanakan segera. Ini bukan sahaja melibatkan Jabatan Peguam Negara, malah turut melibatkan institusi-institusi lain seperti SPRM. Malah Thomas Fan turut menggesa Peguam Negara untuk memberikan penjelasan mengenai keputusannya untuk melepas tanpa membebaskan Zahid. Dan ini adalah sedikit sedutan dan juga petikan daripada temu bual kami bersama dengan Pengurusi Bersih 2.0 Thomas Fan sebentar tadi. Saya percaya Peguam Negara ada tanggungjawab untuk beri satu penjelasan kepada orang ramai rakyat mengapa kes ini dibebaskan walaupun tanpa pelepasan DNAA. Kita tahu tidak banyak DNAA yang tarik balik kepada mahkamah. So Peguam Negara, pejabat Peguam Negara mesti beri satu penjelasan yang detail supaya kita faham mengapa mereka sampai this decision. That's number one. So kalau kita ada pemisahan kuasa, apa yang penting ialah pendakwa raya ialah seorang yang dilantik oleh satu jawatan kuasa khas di Parlimen, di mana Parlimen ada peranan yang penting untuk tentukan orang ini pendakwa raya ia seorang yang bebas, independen, seorang yang qualified, ada kelayakan untuk menjalankan peranan ini, dan dia tidak dipengaruhi oleh eksekutif, iaitu Perdana Menteri dan menteri-menteri. Itu amat penting. So dengan itu kita juga nak tengok bukan hanya pendakwa raya yang bebas, tapi juga SPRM, MACC yang bebas juga. Kerana itu ialah permulaan sesuatu siasatan. MACC, SPRM yang siasat. Tapi sekarang juga SPRM di dalam tangan Perdana Menteri. Dia boleh, persepsinya ialah dia jadi satu senjata politik untuk hukum pihak yang tidak bersama dengan kerajaan. So ini ialah satu reformasi yang go hand in hand dengan reformasi Peguam Negara dan pemisahan kuasa pendakwa raya. So ini akan memulangkan keyakinan orang dalam sistem undang-undang kita, dan negara kita memang ada kedaulatan undang-undang.
Dan semalam ABIM juga mengeluarkan kenyataan medianya di mana ABIM menggesa agar pejabat peguam negara memberikan penjelasan di sebalik keputusan ini dibuat bagi mengelak sebarang salah faham dan menghentikan sebarang spekulasi yang berpotensi memberikan kesan terhadap persepsi masyarakat awam terhadap sistem keadilan negara. Dalam masa yang sama, ABIM turut menggesa iltizam untuk menstrukturkan semula kuasa pendakwaan dengan pengasingan kuasa antara pendakwa raya dan pejabat peguam negara dapat direalisasikan dengan kadar segera bagi mengelak sebarang bayang-bayang keraguan dalam tindakan yang dibuat oleh pendakwa raya dalam pendakwaan. Struktur semula pengasingan kuasa dan pendakwa raya dan pejabat peguam negara perlu dilakukan, dan ini saya ingin bincangkan bersama dengan Presiden ABIM Muhammad Faizal Abdul Aziz. Assalamualaikum Saudara Faizal, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Pantau Agenda Reformasi. Rancangan ini namanya Pantau Agenda Reformasi. Sudah pasti reformasi institusi inilah yang kami dan juga rakyat Malaysia mahukan dilakukan dengan lebih segera lagi. Pandangan ABIM dalam hal ini dan juga betapa pentingnya kita melihat kerajaan untuk serius melakukan perkara ini secara menyeluruh dan memberikan keyakinan kepada rakyat. Ya, terima kasih Awani. Saya fikir keputusan semalam itu sudah pasti menarik perhatian ramai pihak berkaitan dengan komitmen kerajaan untuk memastikan berlakunya reformasi sistem kepada sistem yang lebih baik, khususnya dalam konteks kuasa peguam negara ataupun AG, dalam konteks untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap janji ataupun usaha kerajaan untuk memastikan berlakunya apa yang dikatakan sebagai sistem yang lebih adil, lebih baik, telus dan sempurna. Dan saya fikir bila mana kita sebut tentang isu AG ataupun kuasa peguam negara, di sini terdapat dua isu utama, iaitu yang pertama kuasa yang diberikan kepada AG ataupun pejabat peguam negara ini begitu besar. Kalau kita lihat dalam Perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan memang menjelaskan kuasa AG ialah untuk memulakan pendakwaan, bukan hanya memulakan pendakwaan tapi juga untuk menentukan prosedur-prosedur dakwaan, termasuk dengan boleh untuk menamatkan dakwaan dengan memberikan dengan memohon untuk diberikan DNAA dan sebagainya. Dan ini kuasa yang besar inilah akhirnya membawa kepada persoalan konflik kepentingan ataupun konflik of interest. Kerana apa? Kerana dalam Perkara 145/1 menjelaskan lantikan peguam negara ini dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Jadi ini isu yang besar yang saya fikir bukan kali pertama berlaku, malah dalam kerajaan yang sebelum PRU lepas juga berlaku. Banyak kes-kes melibatkan dakwaan-dakwaan di mahkamah ditarik balik. Jadi saya fikir kes ini adalah satu kes yang diharapkan menjadi penutup kepada persepsi-persepsi yang tidak baik dengan kerajaan serius membentangkan plan dan garis masa kepada perubahan struktur melibatkan masyarakat dan juga melibatkan dasar perundangan dalam negara. Faizal, bagaimana kita nak melihat kepada keyakinan dan juga persepsi umum khususnya? Kerana kalau kita lihat, kan kita tanyakan kepada bacaan kita di media sosial ataupun pandangan secara mereka yang tidak berparti, contohnya rakyat teramai, mereka mengatakan bahawa ya kerajaan bersilih ganti, parti politik bersilih ganti, berada di tampuk pemerintahan, tetapi dalam masa yang sama keseriusan dan juga iltizam politik itu perlu digalas oleh mereka yang memegang kuasa, dan itu yang dituntut oleh rakyat secara keseluruhannya. Justru bagaimana kita nak melihat bahawa adanya satu titik noktah yang serius seperti mana dikatakan oleh IDEAS. Kita faham bahawa pembaharuan institusi ini mengambil masa yang lama, tetapi apakah keseriusan yang kita letakkan kepada kerajaan Madani untuk ada timeline-nya? Mereka benar ada perkara yang kita boleh lakukan check and balance dan kita pantau sebenar-benarnya pantau kepada apa yang mereka lakukan untuk reformasi institusi ini. Ya, benar. Sebab tu bagi kita tidak boleh menyalahkan rakyat bila mana wujudnya persepsi-persepsi negatif ataupun mungkin juga dimainkan oleh pihak-pihak musuh politik, kerana ia adalah sesuatu yang membuka ruang kepada serangan-serangan politik kepada kerajaan. Sebab tu bagi kita, komitmen itu sudah ada. Malah Perdana Menteri, malah juga Menteri Undang-Undang Datuk Azalina telah berkali-kali menyatakan bahawa komitmen untuk membawa satu perubahan, khususnya melibatkan kuasa pendakwa raya dan peguam negara ini telah pun dinyatakan dengan jelas. Maksudnya tanpa berselindung. Tinggal lagi hanya melibatkan komitmen kerajaan
Tapi dalam konteks ini, saya fikir NGO termasuk ABIM, Ideas, Bersih dan sebagainya, sebab itulah kami terus konsisten menjadi kumpulan pendesak kepada kerajaan sedia ada dengan tujuan supaya adanya check and balance, supaya memastikan bahawa apa yang dijanjikan dalam konteks iltizam politik kerajaan madani ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kita bukan berhasrat untuk mencari kesalahan, tapi pokoknya ialah kita berpijak di atas pasti kebenaran, malah kita mahukan Malaysia yang lebih baik selepas pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri yang berlaku baru-baru ini. Faizal, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi selepas ini kita nak melihat kepada reformasi institusi itu seperti mana yang dikatakan oleh Ideas, seperti mana yang dikatakan oleh Bersih, ianya perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan sahaja melibatkan pejabat peguam negara tetapi juga melibatkan kepada badan-badan Suruhanjaya yang lain seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM contohnya, kerana ini melibatkan penyiasatan dan sebagainya. Itu mungkin kita dapat bincangkan sebentar lagi bagaimana NGO seperti ABIM memainkan peranan yang lebih proaktif dan juga rakyat teramai dapat mendukung dan faham naratif yang sebenar untuk kita gerakkan perkara ini. Itu kita bincang sebentar lagi ya. Ini adalah Pantau Agenda Reformasi. Saya bersama dengan Muhammad Faiz Abdul Aziz, Presiden ABIM. Kita bercerita mengenai betapa pentingnya penstrukturan semula antara pengasingan kuasa pendakwa raya dan juga pejabat peguam negara, dan ABIM juga melihat betapa pentingnya perkara ini perlu dipisahkan antara keduanya. Faizal, tadi saya tanyakan soalan bagaimanakah kita melihat dan juga peranan NGO yang dapat dilihat secara konsistennya reformasi institusi khususnya pengasingan kuasa ini secara konsisten diletakkan ataupun disuarakan oleh NGO yang pelbagai daripada ABIM, Bersih, Rasuah Busters dan juga Ideas dan sebagainya. Malah kami di media juga tidak henti untuk menolak idea ini untuk diketengahkan dan juga dilakukan dengan sesegera mungkin oleh pihak kerajaan. Namun masyarakat teramai itu, bagaimana desakan-desakan yang perlu diletakkan lebih lagi dan ia melampaui hanya sekadar kepada batasan pemikiran dan juga fahaman politik semata-mata. Tapi ini adalah isu kedaulatan undang-undang yang melebihi dan juga melangkaui kes-kes yang berprofil tinggi. Pada pandangan Faizal, bagaimana kita nak lihat bahawa masyarakat teramai juga proaktif juga mendesak untuk perkara ini dilaksanakan segera? Baik, terima kasih. Saya ingat yang pertama, ini yang kita sebut tentang peranan media, khususnya Isra Awani dalam mengetengahkan isu ini. Dan saya fikir dalam konteks Awani sendiri mempunyai jumlah penonton yang very substantial. Dan dalam konteks ini, saya fikir bila mana kita nak sebut tentang mendapatkan pungutan suara, media juga memainkan peranan seperti Awani, mungkin boleh mengetengahkan survey ataupun mungkin persoalan-persoalan tentang dalam konteks pengasingan kuasa antara AG dan juga pendakwa raya. Jadi saya fikir itu yang pertama, dalam konteks media boleh gauge public opinion untuk kita pastikan bahawa rakyat sentiasa disegarkan dan difahamkan dalam konteks pengasingan kuasa ini. Dan yang kedua, dalam konteks ini saya fikir sebenarnya kalau saya nak rujuk balik apa yang berlaku pada tahun 2018 ketika mana Pakatan Harapan memerintah negara waktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, pelbagai bentuk engagement libat urus telah dilakukan antara NGO dan juga parti politik menjangkau fahaman parti politik termasuk parti pembangkang, juga kumpulan-kumpulan kecil. Ini telah pun dibuat sebenarnya untuk kita mendapatkan input tentang agenda reformasi yang ingin dilakukan. Tapi tinggal lagi ianya terhenti bila mana berlakunya langkah Sheraton. Dan bagi kami sebenarnya kalau kita nak fikir dari segi ekspektasi rakyat ataupun mungkin kita nak fikir dari segi dokumen-dokumen tentang apa bentuk perubahan reformasi yang boleh dilakukan yang baik, yang boleh kita ketengahkan, yang boleh kita utamakan, dokumen itu semua sudah ada. Tinggal lagi untuk kerajaan hari ini buka balik dokumen-dokumen hasil perbincangan berbulan-bulan libat urus yang dilakukan pada tahun 2018-2019 untuk kita ketengahkan dan kita cari mana yang lebih prioriti lah ataupun didahulukan untuk kita ketengahkan dalam konteks reformasi sistem yang lebih baik dan berkesan. Jadi itu saya fikir kita boleh ketengahkan semula cadangan-cadangan yang telah pun dilaksanakan ataupun yang telah pun dilakukan, kerana ia melibatkan public opinion yang kita gauge secara bersama, secara menyeluruh.
Maksudnya dalam arti kata lain, kalau sekiranya engagement sudah dilakukan orientasi parti, mentasi banyak NGO sejak 5 tahun lepas, seharusnya waktu inilah waktu yang sesuai untuk dan tidak mengambil proses yang terlampau lama daripada segi penstrukturan ini semula pada pandangan Faizal? Ya, benar. Dan bagi kita juga, sebenarnya kita pun realistik ya. Kita tidaklah mahu ataupun perubahan secara drastik diubah segala-galanya dalam tempoh satu malam ya. Tapi bagi kita cuba lihat apa pressing isu yang lebih utama yang perlu diketengahkan dalam konteks ini. Sudah pasti isu melibatkan kuasa peguam negara yang juga perlu untuk kita perhalusi. Malah kalau kita nak bicara tentang kuasa peguam negara ini, kita sendiri pun ada banyak option yang boleh kita ketengahkan, sama ada pengasingan, kuasa penawar raya dan juga kuasa peguam negara, ataupun kalau kita nak ambil option yang kedua iaitu kita mengambil option seperti mana di US, iaitu lantikan peguam negara itu perlu melalui proses scrutiny oleh Parliamentary Committee. Dalam masa yang sama, peguam negara itu dia ada security of tenure, maksudnya dia bila mana dilantik menerusi scrutiny proses di parlimen contohnya, dia boleh kekal sehingga 65 tahun. Maksudnya dia tidak boleh dipecat oleh Perdana Menteri. Jadi sebenarnya dalam konteks ini terlalu banyak option ataupun pilihan-pilihan yang sebenarnya kita boleh ketengahkan. Kerana apa? Kerana seperti yang disebut libat urus telah pun dilakukan, tapi kita tidaklah bermaksud ini yang terbaik. Malah kita lagi terbuka kalau kerajaan ingin membuka lagi libat urus supaya kita dapat penyelesaian yang lebih baik, yang lebih segar ataupun up to date. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana kita melihat bahawa hari ini fokusnya terarah kepada pendakwa raya dan juga pejabat peguam negara, tetapi dalam satu kes yang berkaitan dengan rasuah contohnya, ini juga melibatkan reformasi institusi-institusi lain seperti SPRM juga. Bagaimana kalau kita melakukan perkara ini perlu dilakukan secara benar, ada prioriti diletakkan di situ, tapi dalam masa yang sama perlu juga melibatkan untuk bigger picture, melibatkan juga institusi-institusi lain. Bagaimana pandangan Faizal? Adakah itu akan lebih rumit kalau dilakukan sekali, atau sebenarnya seperti mana kita katakan tadi bahawa paperwork sudah dilakukan, libat urus juga bukanlah sehari dua dilakukan? Ya, sebenarnya boleh juga disamakan ya, tapi yang pangkalnya ialah sebab kuasa penawar itu terletak di tangan AG. Maksudnya kalau kita lihat dalam proses siasatan SPRM maupun polis bila mana siasatan itu dilakukan, sudah pasti investigation paper ataupun kertas siasatan diberikan kepada pihak peguam negara. Dan akhirnya yang akan membuat keputusan untuk memulakan prosiding di mahkamah itu ialah peguam negara. Jadi saya bersetuju kalau nak disekalikan dalam konteks yang maksudnya kalau kita nak consolidate dalam konteks reformasi SPRM dan juga peguam negara secara bersama, itu juga baik kalau ianya bertepatan dengan kesesuaian waktu dan juga kos. Tapi yang paling penting hujung pangkalnya ialah bagaimana kita mahu mengelakkan berlakunya persepsi salah guna kuasa apabila berlakunya konflik of interest, kerana peguam negara itu tertakluk di bawah nasihat Perdana Menteri untuk dilantik dan juga untuk diberhentikan. Secepat mana masyarakat dapat memberikan keyakinan penuh kepada sistem keadilan secara keseluruhannya apabila reformasi ini dilakukan dengan segera pada pandangan Faizal, dan juga bagaimana itu dapat melahirkan masyarakat yang lebih cakna, lebih proaktif dalam memberikan pandangan dan juga semua saran terhadap isu-isu yang agak teknikal, agak kompleks seperti hal-hal yang berkaitan dengan kuasa antara pendakwa raya dan juga peguam negara ini? Ya, saya fikir zaman sekarang ni ialah zaman social media. Kita disajikan dengan maklumat yang begitu pantas melalui WhatsApp dan sebagainya. Dan saya fikir kalau kerajaan benar-benar serius untuk melakukan reformasi, khususnya dalam konteks kuasa pendakwa raya dan peguam negara ini, saya fikir rakyat akan secara cepat masak dan hadam reformasi yang dilakukan, dan malah saya fikir sokongan rakyat itu akan berubah pro kepada kerajaan ini dengan begitu pantas. Kerana apa? Kerana dalam konteks penyampaian ini begitu mudah untuk disampaikan dengan pelbagai bentuk yang lebih kreatif, tidak hanya melalui saluran televisyen ataupun saluran-saluran mainstream, tapi juga saluran-saluran alternatif itu terlalu banyak. Jadi saya fikir itu yang dimaukan oleh rakyat. Yang penting ada komitmen dan juga ada jalan kerja yang dilakukan oleh kerajaan.
Pada pandangan Faizal sendiri, Pengerusi Presiden ABIM, secara realistiknya berapa timeline atau garis masa yang kita letakkan untuk perkara ini dilakukan? Baik, secara realistik ya, kerajaan umumnya kita faham berkekalan hingga 5 tahun. Jadi sepatutnya setidak-tidaknya kita letakkan separuh penggal ya. Maksudnya 2 tahun setengah itu adalah timing yang sesuai untuk komitmen itu dilaksanakan dengan berkesan dan lebih baik. InsyaAllah. Dan itu dapat dilaksanakan, insyaAllah. Itu kita tunggukan, itu kita tuntut juga daripada mereka yang mungkin ada kuasa untuk melakukannya. Terima kasih Faizal kerana sudi bersama kami dalam pantau agenda reformasi. Terima kasih juga kepada anda yang menonton perkembangan dan juga lebih banyak kemas kini. Anda boleh ikuti kami di astroawani.com melalui web dan juga aplikasi Mudah Ahli kami. Sekian saja pantau agenda reformasi untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.